Mukadimah pertemuan kita pada hari ini, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati Puan Nik, seterusnya kepada para pendengar Radio IKIM yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan nikmat serta limpah kurnianya, pada petang ini kita bertemu lagi dalam segmen Mukmin Profesional. Dan sedar tidak sedar kita sudah pun berada di bulan Rabiul Awal. Ya, kita akan sibuk sepanjang bulan ini untuk menyambut Maulidur Rasul. Keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan setakat kita menyambutnya saja, tetapi ada perkara-perkara yang sangat penting untuk kita laksanakan apabila kita menyambut Maulidur Rasul, ya. Antaranya kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintainya, menteladaninya, memperjuangkan sunnahnya, mempertahankannya, bersalawat dan berdoakan kepadanya. Jadi walaupun tajuk kita pada petang ini iaitu keikhlasan, impaknya dalam kehidupan, namun siapalah contoh yang terbaik tentang keikhlasan ini kalau tidak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh ataupun teladan atau uswah yang bersifat holistik dan multidimensi. Maksudnya boleh diteladani oleh semua orang di semua lapangan dan di semua sudut kehidupan. Jadi sebab itu apabila Rasulullah ni satu model yang holistik dan juga multidimensi, memahaminya dan mengenalinya mesti juga orang kata secara multidimensi dan holistik. Dan insya-Allah dalam Mukmin Profesional kita telah letakkan asas dan trust untuk kita menteladani Rasulullah di dua sudutnya. Yang pertama di sudut akhlaknya, iaitu kepribadiannya, kelakuannya dan hubungannya dengan Allah. Dan yang kedua ialah kepakarannya dalam melaksanakan tugas-tugas kerasulan, tugas-tugas menyampaikan risalah Islam ke alam sejagat ini. Jadi ada dua, ya, akhlak dan kepakarannya. Ya. Jadi pada petang ini kita nak sorot satu saja, serpihan. Kita tidak boleh menggambarkan kerana Rasulullah itu terlalu besar, terlalu agung. Kita katakan serpihan saja di sudut keikhlasan hatinya. Jadi inilah yang kita nak bawa, bagaimana yang dikatakan impak keikhlasan dalam kehidupan kita. Pada minggu-minggu yang lalu kita telah bincangkan banyak tentang keikhlasan ini, bermula daripada ikhlas dalam profession, itu satu tajuk, yang kemudian kita kata kita memburu keikhlasan, kemudian apakah orang ikhlas tertindas, kemudian ikhlas antara tujuan dan keperluan, dan hari ini saya rasa yang akhirlah, impak keikhlasan dalam kehidupan. Kita katakan ikhlas itu adalah suci, murni dan tidak ada yang dimaksudkan ataupun diingini oleh hati kita kecuali keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dikatakan ikhlas itu suci, murni, tidak ada apa-apa, ya. Walaupun ikhlas ini berada di dalam hati kita yang bersifat maknawi, tetapi kesannya tentulah dapat dirasa dan ketara pada diri yang empunya. Sama ada kita ikhlas ataupun tidak ikhlas, ya, kita boleh rasakan, ya, bukan kita kata menentukan secara tepat, tetapi kita boleh merasakan bahawa apakah impak ikhlas itu dalam perbuatan kita, dalam pemikiran kita dan sebagainya. Jadi banyak impak ikhlas itu, tetapi saya pada petang ini hendak menjurus kepada tiga perkara saja ni. Yang pertama kekuatan. Ikhlas akan memberi kekuatan pada diri kita. Yang kedua, ikhlas akan memberi harapan kepada kehidupan kita. Dan yang ketiga, ikhlas akan memberi satu keyakinan yang hebat dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas memberi kekuatan dalam kehidupan kita? Ni, manusia ni lemah, manusia dilahirkan dengan tangisan, kemudian dicelahi kehidupannya dengan tangisan, diakhiri kehidupannya dengan tangisan. Lahir-lahir kita menangis, kemudian ada tragedi, tribulasi dalam kehidupan kita menyebabkan mengalir air mata kita ini. Kemudian nanti kita dihantar ke kubur dengan tangisan. Bagaimana kita nak dapat kekuatan untuk menghadapi hidup yang penuh dengan cabaran ini? Yang dikatakan dunia darul balak wal imtihan ini. Kita mesti
bersandarkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda kita bersandarkan apa segala-galanya kepada Allah ialah kita buat lillahi ta'ala. Apa saja yang kita buat, sandarkan kepada Allah lillahi ta'ala. Ya, bermula dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita buat sesuatu kerana Allah, akhirnya bila kita lazimi barulah dapat daripada lillah tu kita berpindah kepada billah, iaitu dengan rasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin seorang itu akan melakukan kejahatan, kemungkaran sekiranya dia merasakan hidupnya kerana Allah dan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting ni Sebab itu apabila kita katakan niat kita ikhlas kerana Allah, waktu itu talian hayat kita dengan Allah tersambung. Talian hayat maksudnya sekarang ni orang terkenal lah talian hayat ni nak minta bantuan, minta tolong dan sebagainya. Tetapi bila kita kata talian hayat kita bersambung kepada Allah kerana kita ikhlas, di sana kita akan dapat kekuatan dalam kehidupan kita ni. Kita miskin, tetapi bayangkan kalau kita ada teman akrab yang kaya. Tentu kita rasa kaya kerana kawan kita akan membantu kita. Kita lemah, tentulah kita akan dapat kekuatan daripada kawan yang perkasa, yang bersifat orang kata membantu kita segala-galanya. Itu dalam kehidupan. Tetapi kalau hubungan kita dengan Allah, kita miskin. Tetapi bila kita berhubung dengan Allah yang bersifat Al-Ghani, Maha Kaya, kita akan rasa kaya. Itu yang kata Kalau kita lemah, kita rasa kita lemah, tetapi apabila kita berdepan ataupun kita akrab dengan Allah yang Al-Qawi, kita akan rasa ada kekuatan. Begitu juga kalau kita rasa hina, manusia ni kita hina, tetapi dia akan dimuliakan apabila dia berhubung rapat dengan Allah Al-Karim yang Maha Mulia. Jadi disitulah yang kita katakan dalam hidup ni kita selalu nak kata backup. Kalau dalam bisnes orang akan tengok you punya lembaga pengarah siapa, Datuk mana, Tan Sri mana. Kalau kita rasa sebab bila orang tu ada orang-orang yang besar-besar dalam bisnes dia, kita pun confident lah nak bisnes dengan dia. Sebab tentu ada kekayaan, tentu ada kontak dan sebagainya. Tetapi orang yang akrab dengan Allah dalam kehidupannya, dia rasa sentiasa di backup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia tidak ada rasa inferiority complex. Apabila berdepan dengan siapa saja, apabila berdepan dengan masalah apa saja, dia rasa bahawa talian hayatnya sentiasa bersambung dengan Allah untuk dia memohon kekuatan, kekayaan, kemuliaan dan sebagainya. Sebab itu apabila orang kata kita ikhlas kerana Allah, apa yang diungkapkan selalu dalam orang kata dalam kata-kata yang indah, yang kata when God is your friend, who is your enemy. Apabila kita akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada siapa yang berani memusuhi kita. Itu yang kekuatan yang kita lihat datang daripada para nabi dan para rasul. Siapalah Nabi Ibrahim untuk berdepan dengan Namrud, seorang maharaja yang besar, tetapi oleh kerana keikhlasan yang ada dalam dada Nabi Ibrahim, dia tidak takut kepada Namrud. Begitu juga dengan Nabi Musa, seorang anak angkat yang dibesarkan sendiri dalam istana Firaun. Seorang yang orang kata tak ada apa-apa, tetapi apabila Nabi Musa menerima wahyu dan dia akrab dengan Allah, ikhlas berjuang kerana Allah, dia tidak takut kepada Firaun. Sebab itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang kita nak sambut maulidnya ataupun kelahirannya, kita kata lihat bagaimana Rasulullah ketika dalam Gua Hira berdepan dengan ancaman orang-orang kafir Quraisy, dan waktu itu Abu Bakar telah merasa bimbang sangat keselamatan Rasulullah. Rasulullah kata la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut kerana Allah bersama kita. Kenapa? Ikhlas. Orang ikhlas sentiasa ada Allah di dalam hatinya, yang dia tidak merasa takut untuk berdepan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak takut tentang hal-hal dunia dan juga ancaman-ancaman daripada musuh-musuh Allah. Begitu juga ketika Rasulullah sedang tidur dalam satu peperangan, sedang merehat, tiba-tiba seorang musuh Allah berdaksur datang dengan pedangnya, dan dia terus berkata kepada Rasulullah, siapa yang nak menyelamatkan kamu waktu itu? Rasulullah waktu itu tidak ada apa-apa, dia orang kata catch by surprise, dia diserang hendak begitu. Rasulullah terus terkeluar apa yang selama ni dalam hatinya. Sebab tu kata Allah tu mesti sentiasa dalam hati kita. Tapi bila kita terserempak, terkejut, Allah juga yang keluar. Begitu dia. Allah, Rasulullah kata. Jadi jatuh pedang di tangan daksur itu kerana seruan Allah itu menggetarkan, kerana Rasulullah bercakap ataupun menyeru dalam keadaan yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Begitu juga Khalid Al-Walid ketika dia diturunkan pangkatnya daripada general kepada tentera biasa, dia berjuang dengan gigih juga sampai sahabat-sahabat yang lain merasa hairan.
Kenapa dia boleh ikhlas begitu? Begitu jangan. Dia kata, aku berjuang bukan kerana Umar. Umar yang menjatuhkannya, yang menurunkannya. Aku berjuang bukan kerana Umar, tapi aku berjuang kerana Allah. Jadi apabila kita ikhlas, yang pertama ni dalam hidup, kita akan dapat kekuatan dalam kehidupan kita. Itu paling penting ya. Kata. Baik, yang kedua, apabila kita ikhlas, kita akan dapat apa yang dikata hope ataupun harapan. Dalam kehidupan ini, harapan dah yang menyebabkan kita terus hidup. Sebab kadang-kadang kita berdepan dengan pelbagai masalah. Orang kata life is to solve problem. Bila satu masalah selesai, datang satu masalah lain dan sebagainya. Susah ni kita nak didik anak kita mudah ke ni? Kita nak bekerja mudah ke? Sentiasa ada ujian-ujian dalam kerja kita. Nak bina rumah tangga sehingga rumah tangga kita jadi baiti jannati, rumah tanggaku, syurgaku, itu kan bukan mudah ni. Kita kadang-kadang dibenci, kadang-kadang dikecewakan, kadang-kadang ditipu, kadang-kadang sakit, pelbagai ujian yang melanda ni. Kadang-kadang kita seolah-olah nak putus harapan. Tetapi orang yang ikhlas kerana Allah, dia tidak putus harapan. Kerana apabila dia berbuat sesuatu, bernikah ataupun mendidik anak ataupun bekerja kerana Allah, bila bertemu dengan masalah, dia tahu Allah akan membantunya. Itu harapan yang paling besar dalam hidupnya. Keep hope alive, orang kata Jadikan harapan itu hidup daripada kita. Sebab itu saya rasa seorang ibu tak pernah jemu untuk menyusukan anaknya, mendidik anaknya, kemudian membesarkan anaknya, mengasuh anaknya, walaupun anaknya berbuat berbagai ragam dan masalah, ada jemu ni. Hati orang ibu tak pernah jemu. Kenapa? Harapan yang kita letakkan pada anak itu untuk menjadi soleh dan solehah. Jadi harapan itu sangat penting. Orang kata hidup selagi hidup. Kalau kita tak ada harapan, kita hidup macam mati ni. Itu yang dikatakan, orang kata hidup segan, mati tak mahu. Sebab apa? Harapan sudah tak ada. Sebab itu sifir dalam kehidupan ini, kita katakan dengar betul-betul sama-sama pesan pada diri saya dan juga para pendengar. Bila di dalam hati kita sentiasa ada Tuhan, selagi itulah ada harapan. Apabila di dalam hati kita sentiasa ada Tuhan, selagi itulah ada harapan. Harapanlah yang membakar semangat kita untuk meneruskan kehidupan, walau bagaimana susah atau sukarnya. Sebab itu terkenal kata-kata begini kalau saya lihat dalam buku-buku dia baca dalam bahasa Inggeris, insya-Allah no God, no purpose. No purpose, no meaning. No meaning, no hope. No hope, no endurance. No endurance, no success. Maksudnya macam ni. Kalau kita dalam hati kita tidak ada keikhlasan, tidak ada Tuhan, no God, maka kita tidak ada tujuan dalam hidup. Tuhan yang memberi tujuan hidup dalam hidup kita. Kerana Tuhan menjadikan kita. Kita dah tahu kita diciptakan. Kita tak tahu tujuan kita. Tetapi apabila ada Tuhan di hati kita, kita tahu Tuhan mencipta kita dalam untuk maksud yang besar. No God, no purpose. Bila tak ada tujuan, orang hidup aimless. Dia akan kata no meaning. Dia tak ada erti apa yang dia cari hidup ni. Dia tak tahu. Yang mendapat macam dia menemui fata morgana. Yang tak dapat memburu sehingga yang memburu tu memburu kita balik. Yang kata no meaning. Apa maksudnya? Kita dah tukar satu rumah ke satu rumah. Makin besar. Akhirnya dah terbesar sekali. Apa yang kita cari? Tukar kereta. Apa yang kita cari? No meaning. Kalau apa yang dikatakan dalam hati, yang dikata emptiness ataupun kekosongan rohani yang tak dapat diisi dengan fizikal, iaitu meaning, dia kata. No meaning, no hope. Bila kita tidak ada pengertian dalam hidup kita, kita tidak ada harapan. Sebab itu ramai orang ni yang berani mati kerana takut hidup. Bunuh diri. Berani mati kerana takut hidup. Bukan orang yang kecewa saja ni. Kadang-kadang orang yang di kemuncak karirnya. Macam Elvis Presley, kalau tengok Leslie Cheung dan sebagainya ni, bintang-bintang filem selebriti terkenal ni. Yang berada di puncak karir, tetapi akhirnya membunuh diri. Kenapa? Dia tidak ada. Dia ingat kemuncak tu ada sesuatu. Tapi bila sampai ke sesuatu, dia kata tidak ada meaning, itu tidak ada harapan. No hope, no endurance. Bila tidak ada harapan, tidak ada kesabaran dan ketabahan. Bila tidak ada ketabahan, pasti tidak ada kejayaan. Sebab itu Tuhan mesti sentiasa berada di hati kita, yang namanya yang dikatakan ikhlas kerana Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ada, kita ada tujuan, kita ada pengertian, kita ada harapan, ada ketabahan, dan insya-Allah ada kejayaan di dunia dan di akhirat. Sebab itu telah terbukti ni sebagai kajian kita tengok dua pesakit kanser yang berada di tahap yang sama, yang mendapat rawatan daripada doktor yang sama, ubat yang sama, di hospital yang sama. Tetapi akhirnya kadar sembuh ataupun kadar pembaikan kepada penyakit mereka tu tidak sama. Pesakit yang mempunyai harapan yang
untuk tinggi untuk sembuh, sebenarnya dia lebih cepat sembuh daripada pesakit yang kata tak ada harapan lagi. Sebab itu kalau kita selalu berhadapan dengan pesakit-pesakit, bukan sahaja kita nak bagi ubat, kita nak bagi rawatan, tetapi kita bagi harapan. Sebab itu kita digalakkan berdoa, kerana berdoa itu membentuk sangka baik dan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang ada harapan sentiasa meyakini ada keajaiban dalam hidup. Miracle is there. Orang kata dia sentiasa ada. Walaupun kadang-kadang dah bertembung dengan masalah, orang kata dah bottleneck dah tersekat betul-betul, tetapi apabila dia ada laluan lagi untuk kepada Allah melalui istikharah, melalui solat hajat, dia rasa bahawa sentiasa ada bantuan. Sebab itu kita diajar dalam doa kita, yang doa yang terkenal, kita rasa semua orang hafal doa ni Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Maksudnya apa? Allah boleh membantu kita bukan saja jalan yang biasa, tetapi min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Maksudnya melalui jalan-jalan yang tidak disangka. Jalan-jalan yang orang kata miracle tadi, laduni. Cara min ladun kan tu laduni Maksudnya ramai orang kata you punya penyakit, kata doktor tak ada harapan lagi, 2 bulan atau 3 bulan you akan mati dan sebagainya, kerana sakit ni dah tahap-tahap macam ni, you mungkin tak dapat anak lagi. Kerana apa? Tetapi ramai orang yang telah dibagi tahu pesakit yang beritahu akan mati masa ni, tapi dia terus hidup ni. Kekuatan semangatnya tadi, yang dikatakan harapannya tadi. Dan ada orang yang kata tak dapat anak, akhirnya dapat anak. Kerana mereka merasakan bahawa ada harapan yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh membantu kita, bukan sekat jalan biasa yang dikatakan sunatullah, tetapi Allah juga boleh membantu kita melalui jalan-jalan yang luar biasa. Sebab itu kita sentiasa berharap dengan Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menolong kita, membantu kita dalam apa jua masalah yang kita hadapi, walaupun sekiranya semua jalan yang kita rasa dah mustahil, tetapi tetap ada satu jalan yang terus relevan dan signifikan, iaitu talian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup menarik sekali. Sebagaimana kata Allah, aku sebagaimana sangkaan hamba-Ku. Jadi kita sentiasa bersangka baik kepada Allah, Ustaz InsyaAllah, dan mengikat tali perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita buka talian kepada anda 036205 untuk sama-sama menyertai perbincangan kita pada petang ini, dan kita telah pun bersama dengan pemanggil pertama kita. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Ya, Assalamualaikum. Ke udara kita, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanif daripada Johor Bahru. Silakan soalan Cik Halim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kita tahu bahawa ikhlas ni memang susahlah kita nak jaga. Sebab kalau kita sungkit sikit satu keikhlasan yang kita buat ni akan terhabislah, terurailah. Macam mana kita adakah benda ni akan bila kita bertaubat kembali dengan apa yang kita ungkitkan, benda keikhlasan ni, supaya ikhlas yang kita buat ni dipunya ganjarannya tak terlepas. Adakah taubat tu boleh menampung tu, dan macam mana kita nak kekalkan momentum ikhlas tu? Baik, terima kasih. Terima kasih Cik. Assalamualaikum. Okey, kita teruskan dengan pemanggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Zaini di sini. Dari mana Cik Zaini? Saya daripada Taman Tun. Okey, teruskan dengan soalan. Okey, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, soalan saya, terutama sekali saya nak ucapkan selamat Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman kita, dan Nabi penghulu pada segala Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran sebagai rahmatul lil alamin. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada Ustaz, kepada Puan Fairuz, dan semua kaki tangan radio IKIM FM. Ya, teruskan dengan soalan kita ini. Baik. Soalan saya begini tentang bersabit dengan kelahiran Rasulullah SAW ni, di mana kita menyambut hari Maulidur Rasul. Ada orang kata tak perlu, sebab dia katakan yang penting kita ikut hanya sunnah Rasulullah SAW. Tapi dan mereka menolak menyambut hari kelahiran Rasulullah SAW. Mereka katakan bid'ah. Tetapi orang yang seperti saya yang nak menyambutnya, adakah ianya bersalahan daripada segi Islam? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, teruskan. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ya, ke udara kita. Siapa di sana? Saya Suryani, dari Shah Alam. Teruskan Cik Suryani.
Ya, teruskan. Saya nak menerangkan tentang apa yang Ustaz jelaskan tadi. Tentang yang Allah ada kaitan dengan surah yang Allah jelaskan lah. Maksudnya dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13. Allah ada jelaskan sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Jadi boleh tak Ustaz jelaskan maksud ayat ni dengan lebih jelas? Baik, terima kasih Cik Surani. Assalamualaikum. Kita ada 3 soalan. Ustaz, silakan Ustaz. Ya, pertamanya terima kasih kepada Cik Hanif, Cik Zaini dan Cik Suraini yang tadi membuat panggilan. Yang pertama tentang ikhlas tadi, bagaimana kita nak bahawa momentum ikhlas itu terus dikekalkan, tidak timbul ungkit-mengungkit, tetapi manusia ni memanglah dia punya hati. Hati itu dalam bahasa Arab dia kata qalb. Qalb itu kalau kita tengok arti yang asasnya ialah yang berbalik-balik. Hati itu sangat berpotensi untuk tidak konsisten. Dia berubah-ubah. Jadi kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tidak, kadang-kadang okey, kadang-kadang gitu. Tetapi apa yang paling penting ialah kita mengekalkan keimanan kita kepada Allah. Bila kita kata kekalkan keimanan kita kepada Allah, bukan saja sebutan tetapi dengan amalan-amalan, iaitu yang dikata zikrullah. Dengan zikrullah hati kita akan menjadi tenang semula. Yang dikata bolak-balik tadi, qalb tadi berbolak-balik tadi, bila datang zikrullah dia akan menenangkan. Sebab tu orang yang berzikir dia akan tenang. Tenang hatinya, boleh menampung ikhlas balik. Jadi kita kena berterusan berzikir. Dan zikir yang terbesar sekali ialah yang seperti mana yang kita tahu dalam Al-Quran, iaitu wa aqimus solah li zikri. Dan dirikanlah solat untuk menyatiku. Jadi artinya solat itu yang kita buat 5 kali sehari itu adalah peneguh kepada keikhlasan kita. Sebab itu doa iftitah tu kena bukan dilancar dalam lidah saja, tetapi perlu dipahami dengan akal dan dihayati oleh hati kita. Yang dikata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Itu aku janji kita kepada Allah yang kita ulang supaya masuk ke dalam mana? Ke dalam subconscious mind kita. Bukan saja conscious mind tetapi ke dalam subconscious mind kita, itu penting. Jadi bagaimana nak mengekalkan momentum ikhlas? Kita kena berzikir, dan berzikir yang terbesar sekali ialah kita berzikir melalui solat kita. Sebab itu kita tidak boleh meminggirkan zikir. Kita memerlukan zikir seperti mana ikan perlukan air. Ikan tak ada air dia akan mati. Begitu juga manusia yang dia tidak berzikir, hatinya mati. Hati yang mati ialah hati yang tidak ikhlas lagi. Sebab itu kita kena berzikir. Kemudian bagaimana pula kita nak mengekalkan keikhlasan? Ini penting, duduk dalam suasana-suasana yang boleh menyuburkan sifat keikhlasan kita. Suasana, suasananya suasana yang suasana yang baik, suasana yang di dalam suasana yang di dalam masjid. Kalau kita tengok, tak semestinya dalam masjid saja, tetapi bersama dengan sahabat-sahabat kita yang sekata seperjuangan dengan kita, yang sama-sama nak memburu keikhlasan. Kita membaca buku-buku yang berkaitan dengan keikhlasan. Itu yang dikatakan suasana. Bukan saja di dalam masjid. Di masjid tu dah tentulah, tetapi dalam buku kita, apa yang kita tonton, misalnya kata, yang dapat menyuburkan keikhlasan kita selalu. Cuma apabila kita sebagai manusia ni, tentulah kita kadang-kadang alpa juga, lalai juga, tergelincir kita, kan? Kadang-kadang tak alpa juga kita, sebab manusia ni memang ini kata insan nasian tu artinya pelupa. Bila terlupa, kita bertaubat balik. Kita kena yakin apabila kita bertaubat dengan menempuh 3 syarat taubat itu, menyesal, berhenti dan kita niat untuk melakukan yang baik, maka waktu itu kita kena yakin setelah menempuh syarat-syaratnya Allah akan ampunkan. Dan bila Allah ampunkan kita dan terima taubat kita, kedudukan kita bukan semestinya walau kita katalah kita berdosa, kita berada di tahap pertama kemudian kita bila berdosa kita pergi kosong balik, jatuh. Jadi bila kita bertaubat kita naik balik ke 1, bukan dia naik kedua balik. Dia naik lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi ingat kadar taubat tu katalah kita berada di angka pertama, lepas tu kita jatuh ke kosong sebab kita alpa, kemudian kita bertaubat,
dia tidak naik pada satu, tetapi dia akan naik pada dua. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya bukan saja mengampunkan dosa orang yang bertaubat, Allah mencintai orang yang bertaubat. Jadi bagaimana kedudukannya pula kalau kita buat taubat, kemudian jatuh lagi, buat jatuh lagi, buat jatuh lagi. Misal kata kita dah bertaubat, tiba-tiba buat salah lagi. Kita bertaubat, terbuat salah lagi. Kedudukannya, jangan kecewa dengan rahmat Allah. Teruslah bertaubat, kerana kata Imam Ghazali, mungkin engkau mati ketika engkau bertaubat. Sebab ajal bila-bila datang-datang, ya. Kita mati, tiba-tiba betul, tepat waktu kita bertaubat. Satu. Ataupun kita dalam perjalanan menuju satu taubat. Dia belum taubat, tapi kita dah niat nak taubat ni. Waktu tu pun mati, pun dikira juga. Jadi ini penting, ya, kita mengekalkan momentum yang dikata keikhlasan tadi. Ya. Wallahu alam, ya. Yang kedua tentang Encik Zaini, ya. Dia kata daripada Taman Tun, alhamdulillah Encik Zaini, terima kasih Encik Zaini, ya, kerana mengingatkan kita, ya. Jadi saya tidak mahu membesarkan soal-soal kata perpecahan ataupun khilafiyah. Ada yang mengatakan tak ada perayaan Maulid-Maulid yang patutnya kita menegakkan sunnah sepanjang hayat setiap masa dan sebagainya. Ada pula yang mengatakan kita kena jadikan 12 Rabiul Awal ni tarikh untuk kita mengingati balik perjuangan kelahiran Rasulullah SAW supaya kita dapat momentumnya untuk mencintai Rasulullah. Bagi saya, ya, tidak salah bagi menyambut Maulidi Rasul. Di sudut hukumnya kita boleh merujuk kepada pakar-pakar yang lebih hukum lah, ya. Saya kata Profesor Dato' Zul, itu yang lebih hebat lah daripada saya, ya. Tetapi apa yang saya faham untuk diri saya, dan kalau boleh dikongsi dengan sahabat, tidak bid'ah untuk menyambut Maulidi Rasul. Bahkan itu adalah sesuatu yang baik untuk kita laksanakan. Cuma kalau dia dijadikan rutin ataupun sifatnya bermusim semata-mata, hanya pada 12 Rabiul Awal kita ingat, kemudian kita berharap, kita berspanduk, lepas saja 13, 14 dan seterusnya, terus kita lupakan, itu yang ada masalah. Ya. Tetapi kalau kita memang nak memperjuangkan Rasulullah sepanjang masa, sepanjang hayat, cuma kita letakkan 12 Rabiul Awal tu sebagai pemangkin untuk kita menyemarakkan lagi, untuk mengingatkan lagi sahabat-sahabat kita, remaja kita yang terlalai terleka. Di samping selalu dia ingat hari Valentine lah, hari ini kan, kita ingat ini yang lebih utama. Yang kita, iaitu hari Maulidur Rasul. Itu yang kita. Jadi saya rasa tak salah lah, bukan bid'ah lah, ya. Okey. Yang ketiga, Cik Suraini, ya. Alhamdulillah, ya, kerana mengingatkan kita kepada surah Al-Ahqaf tadi. Dan saya kira saya tidak ada autoriti untuk mentafsirkan ayat ni. Saya tidak belajar ilmu tafsir. Tetapi apa yang kita dapat secara rangkuman maknanya saja yang kita lihat, memang orang yang ikhlas, ya, orang yang bersama dengan Allah. Bila orang yang bersama dengan Allah, dia bersama dengan orang zat yang maha kuat, ya, yang maha perkasa, maka tidak ada lagi kebimbangan dan ketakutannya. Contoh ni, dalam kehidupan biasa saja, ya, kalau kita lalu di satu lorong, misal kata kita banyak ada gangster lah, kita takut nak lalu lorong tu. Cuba tiba-tiba kita kata orang kata lalu di lorong tu juga, tapi kami akan bekalkan kamu kawan-kawan. Yang pertama pakar silat, yang kedua black belt, taekwondo dan sebagainya, semua 5-6 orang. Kita kata bila-bila je kita boleh lalu. Sebab apa? Semua di sekeliling kita orang yang kuat. Itu metafora biasalah. Tetapi alangkah indahnya kalau dalam kehidupan ini, ya, kita sentiasa rasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu itu yang dikatakan tidak ada kebimbangan dan tidak ada ketakutan lagi untuk kita berdepan dengan ancaman-ancaman musuh dan juga ujian-ujian dunia berbentuk kemiskinan, kesakitan, dibenci orang, dikata orang. Tak, kita rasa apa yang penting ialah keridaan Allah. Yang dunia itu semua adalah kecil bagi kita. Dan itulah Ustaz, kita kena sentiasa percaya Allah sentiasa memandang kita. Ya. Okey, kita layani, kita santuni pengirim-pengirim Facebook kita, rakan-rakan Facebook kita yang menghantarkan pelbagai soalan sebenarnya kat sini Ustaz, ya. Daripada Syarifah Junaida, katanya bagaimana kita tahu kita sudah ikhlas dalam membuat sesuatu perkara kerana Allah. Daripada Syahmi Haziq, walau macam mana pun kita buat sesuatu kebaikan kepada sesiapa pun, ikhlas itu sentiasa tak boleh nak benarkan, sebab ikhlas tu hanya Allah saja yang tahu. Lina Fazlina pula
tanyakan juga berkaitan dengan bila kita ingin meyakinkan orang dengan apa yang kita lakukan, biasanya kita akan cakap alhamdulillah aku ikhlas ya. Katanya orang lain pula akan jawab ikhlas mana boleh cakap. Jadi persoalan di sini katanya ada pandangan, mengambil kira pandangan ulama lain yang lebih arif tentang isu ini. Adakah benar jika kita benar-benar ikhlas ingin membantu seseorang, tidak perlu kita meyakinkan orang itu dengan kita benar-benar ikhlas, ataupun yang disebut tadilah dengan kata-kata dan terserah kepada orang itu mahu menerima ataupun sebaliknya. Okey, Mar Hasmi pula, ikhlas mata-mata kerana Allah, ikhlas memberi kekuatan kepada diri kita. Rusli Samsudin, menjadi mukmin yang ikhlas itu satu cabaran katanya. Okey, Emma Didi pula, Ustaz katanya bagaimana nak ikhlaskan diri bila asyik kita je yang kena buat pengorbanan dalam sebuah perkongsian, sedangkan pihak yang satu lagi hanya menikmati pengorbanan atau menuntutnya daripada kita. Dan seterusnya Fauzan Hisham pula katanya dalam konteks keikhlasan dalam bekerja, kebaikan organisasi menggunakan sistem penilaian prestasi ataupun yang mana sebagai pekerja kita perlu memaklumkan kembali pencapaian dan sumbangan kita telah lakukan terhadap organisasi tersebutlah. Jadi adalah dengan sistem ini matlamat keikhlasan itu akan hilang. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keikhlasan itu kembali? Saya kira itu soalan dulu, Ustaz, boleh ya? Saya rasa untuk mengingati soalan pun dah satu cabaran. Secara rangkuman lah secara rangkuman baiklah, saya akan raikan apa yang ditanyakan tentang Syarifah Junaidah tadi macam mana kita nak tahu kita ikhlas atau tidak, sampai bila kita tak tahu sebenarnya. Dan kalau kita elok soalan tu ditukar, kenapa kita tak tahu kita ikhlas atau tidak? Apa hikmahnya? Dalam hidup ni banyak yang perkara yang kita tak tahu antaranya kita tak tahu tarikh mati kita. Kita tak tahu supaya apa? Kata ulama, kita tak tahu tarikh mati kita supaya kita terus beribadah. Kalau kita dah tahu tarikh mati kita, katalah 3 tahun lagi, masa ni memang kita pulun buat kejahatan lah. Gitu orang yang tak ikhlas juga. Jadi Allah rahsiakan tarikh kematian kita kan. Yang Allah saja yang Maha tahu. Begitu juga apabila kita kata kita tak tahu kita ikhlas atau tidak. Kenapa? Supaya jawapannya supaya kita terus memburu keikhlasan itu. Jadi kita tak tahu jauh lagi ke dekat lagi ke, kita tak tahu, kita terus memburu sebab keikhlasan itu boleh saya katakan bukan satu natijah tetapi satu proses. Satu proses, bukan satu destiny tapi satu journey Kita kena berterusan berusaha untuk ikhlas, dan insya-Allah mudah-mudahan apabila ajal kita datang, kita sedang dinilai orang yang sedang memburu keikhlasan. Sama ada kita dapat atau tidak, terpulang. Itu rahsia dalam rahsia Allah. Tetapi sebagai hambanya, kita diperintah untuk ikhlas. Itu saja. Okey. Yang kedua, tentang macam mana kita nak meyakinkan orang lain yang kita ni benar-benar ikhlas. Kita bukan nak meyakinkan orang. Dalam kita melakukan kebaikan ni, tujuan kita ialah kita berbakti kepada manusia kerana Allah. Kepada manusia kerana Allah. Jadi sekiranya bakti kita disalah anggap, disalah tafsir, clear conscience kita ialah kepada Allah. Jadi kita tak payah nak pecah kepala susah hati nak meyakinkan orang tentang keikhlasan kita, sehingga kita aku ikhlas tahu tak aku ni ikhlas. Kalau orang tolak macam mana kita sebab itu kalau kita katakan kalau kita hidup dengan Allah, maksudnya kita tujukan apa perbuatan tu kita kerana Allah. Alhamdulillah kalau manusia mengakui itu sebagai amal bakti, okey, alhamdulillah, keredaan Allah kita dapat, keredaan manusia pun kita dapat. Tak apa, tak salah itu. Tetapi kalaulah kita dah betul-betul cuba ikhlas tapi manusia tidak mengiktirafnya, tak apa. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan para sahabat, mereka sentiasa menyembunyikan amal mereka. Contohnya pada hari kewafatan Sayyidina Ali, ramai janda-janda yang kehilangan bekalan makanan yang selalu berada di depan-depan pintu mereka waktu subuh. Mereka mengingatkan, tentulah ini daripada jutawan-jutawan yang bagi. Rupanya apabila kematian Sayyidina Ali baru orang tahu. Dah tak dapat bekalan tu, tak dapat dah bekalan tu, tak sampai. Artinya Sayyidina Ali yang miskin itu sebenarnya. Jadi begitu mereka membawa rahsia keikhlasan mereka untuk bertemu dengan Allah. Walaupun tidak diketahui. Sebab tu ada diumpamakan tangan kanannya membelanjakan sehingga tangan kirinya tak tahu. Itu dia kata. Itu yang penting Jadi
jangan sakit jiwa lah ya, kita nak cuba yakinkan orang lain bahawa ikhlas. kita ikhlas dan sebagainya. Bukan saja orang lain ni, kadang-kadang minta maaf ya, saya kata dalam keluarga pun begitu. Kita dengan anak kita dengan isteri kita ya, dengan suami kita, kita pun kadang-kadang kita mengharapkan mereka mempercayai kita, tetapi sekiranya kita disalah tafsirkan, tetapi apa yang kita buat benar kerana Allah dan pelaksanaannya sesuai dengan syariat, kita berserah saja kepada Allah. InsyaAllah Allah akan memahamkan mereka tentang keikhlasan kita. Satu ketika pasti Allah akan bantu kita. Ya, sebab itu konsep pahala atau konsep pembalasan daripada Allah jangan diartikan di akhirat saja, tetapi di dunia lagi Allah akan bela orang yang ikhlas. Itu penting. Dan yang untuk organisasi. Untuk organisasi ada KPI yang memang KPI ni kalau kita tengok dia dua observable dan measurable. Observable ni boleh dilihat, measurable ni boleh disukat ya. Sebab tu kita gunakan KPI, Key Performance Indicators. Dia boleh dilihat ya. Jadi apabila kita melaksanakan kerja, kita pun bagi tahu yang ini kerja kita, berapa banyak kursus kalau bahagian human resource lah, berapa banyak kursus dah dibuat, berapa banyak ini bagi tahu semua senarai-senarai yang kerja yang telah dilaksanakan. Saya kira itu bukan menjejaskan keikhlasan kita. Tidak menjejaskan keikhlasan. Itu kerja kita sebenarnya. Itu membuat laporan untuk dinilai prestasinya ya. Sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kalau kita lihat dalam syariat sendiri, semuanya dicatat ya. Kalau Nik berhutang dengan saya kan, ataupun saya berhutang Nik, semua tu kena dicatat. Nama Nik, berapa jumlah hutang, kemudian bila nak bayar dan sebagainya. Yang itu adalah prosedur. Bukan artinya bila saya dah bagi hutang, catatkan saya pemberi hutang. Bukan saya tidak ikhlas, tetapi itu prosedur syariat. Itu prosedur syariat, undang-undang dan peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengiktiraf undang-undang prosedur yang dibuat oleh manusia yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, bagaimana bos kita nak, bagaimana syarikat nak menilai prestasi kita untuk diberi ganjaran yang kita kata keperluan dan tujuan minggu-minggu yang lalu, tak salah kalau tidak ada laporan bagi pihak kita, daripada pihak kita. Jadi kita melaporkan begitu-begitu. Tetapi kena ada di jauh di sudut di hati kita bahawa ganjaran dan pembalasan manusia, KPI tadi, hanya dinilai oleh bos yang ada dua mata di hadapan. Dia tak nampak di belakang. Kita yakin bahawa yang ganjaran daripada Allah lebih besar lagi. Yang Allah melihat pada setiap masa. Dan waktu itu kita akan jujur untuk menulis. Kalau perkara yang kita tak buat, kita tak akan tulis. Kerana kita tahu kejujuran kita bukan saja dinilai oleh majikan kita, tetapi dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa mencatat ataupun memberi laporan tentang apa yang telah kita buat sebenarnya tidak menjejaskan keikhlasan kita, kerana itu adalah tuntutan kerja kita. Yang satu lagi tu ada bertanyakan tentang kotak surat saya Emma tadi. Dia kata kalau kita kena saja dia yang sebab itu saya dah katakan kita dalam Islam ini kita kena bersifat holistik. Individu kita ni kena amalkan Islam tu secara keseluruhan. Jangan satu sudut saja. Contoh ada orang kata saya cuba amalkan meniaga cara Nabi, amanah, jujur, tak tipu dan tapi asyik kena tipu. Sebab tu saya kata dah sampai satu tahap dia kata ni kita tak boleh jujur sangat, tak boleh amanah sangat dalam perniagaan, nanti kita kena tipu. Tetapi Rasulullah SAW jujur, amanah, tetapi baginda tidak kena tipu. Kenapa? Baginda imbangi kejujuran dan amanah tadi dengan kebijaksanaan. Sebab tu sifat Rasul kita tengok sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi kalau kita berkorban juga, berkorban kita memberi, tapi kita rasakan ini kepada anak kita lah jangan kita berikan segala yang anak kita hendak. Kerana kalau kita manjakan dia terus kita umpama memberi air yang terlalu banyak kepada benih yang nak yang nak tumbuh, baru nak hidup, dia akan mati. Ataupun kalau kita kata pertumbuhan tu kita bagi baja terlalu banyak, dia akan mematikan juga. Jadi sebab itu kita kena ada kebijaksanaan Jadi dalam masalah Emma yang Didi tadi, Emma Didi tadi, kalau kita tengok kita ada kebijaksanaan. Kalau kita telah dieksploitasi dan dimanipulasi, kita nampak betul itu eksploitasi.
itu manipulasi dan sebagainya. Kita berhenti daripada memberi. Kita berhenti daripada memberi. Kita tidak boleh dieksploitasi, ya. Itu kena ada kebijaksanaan di situ. Kita bersama dengan pemanggil kita, Ustaz, ya. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Ya, teruskan. Hello, assalamualaikum. Sama dengan pemanggil kita berikutnya. Hello, assalamualaikum. Okey, kita harapkan pendengar kita tutup radio bila anda dapat berhubung dengan kami. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kita siapa di sana? Syahrul daripada Kuala Dalam. Ya, silakan Cik Syahrul. Okey, saya ada 2 soalan. Ya, teruskan. Okey, Ustaz, soalan pertama, sahabat dalam Nabi, mereka dalam buat kerja agama, kerja dunia pun doa ikhlas. So, natijah dia syurga lah. Tapi di akhir zaman ni, kita kadang ada orang buat kerja dunia pun tak ikhlas, kerja agama pun tak ikhlas. So, impact dia pun memang huara lah. Okey, soalan kedua, kebanyakan kita tengok orang yang mukhlis ni, dia punya ending memang positif lah, maksudnya bantuan Allah, nusrah Allah bersama mereka. Tapi orang yang tak ikhlas ni, walaupun pada zahirnya okey, hebat, tapi ending dia gagal. Minta Ustaz jelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Keudara kita siapa di sana? Ya, silakan. Ustaz nak tanya sikit, Ustaz. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Katanya Ustaz, dalam hadis kursi Nabi SAW tu bersabda lebih kurang, jika kamu Allah SWT kata, jika kamu datang pada aku dengan sejengkal, maka aku datang dengan sedepa. Kamu datang ke sedepa, aku datang sehasta. Jika kamu datang berjalan bersatu, aku akan berlari pada kamu. Bagaimana harapanku kepadamu, itulah harapan Allah pada kamu. Jadi apakah amalan yang kita perlu buat supaya kita dapat pertolongan Allah atau keakraban kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat bantuan ataupun dapat perhatian Allah Taala. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi Ustaz ya, terakhir. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, saya Puan Norma daripada Kelang. Silakan Puan Norma, teruskan dengan soalan. Okey, ni saya nak tanya Ustaz, macam mana caranya kita nak mengikhlaskan hati? Bagaimana cara kita nak mengikhlaskan hati dalam menerima apa saja musibah yang kita terima daripada Allah? Baik, terima kasih banyak. Dan Ustaz, mungkin kita dapat berkongsi rakan Facebook kita Nur Aini Sarani juga katanya bagaimana nak mengelak keikhlasan daripada menjadi riak. Okey, itu dia. Dan bagaimana nak letakkan keikhlasan dalam hati anak-anak kita. Itu soalan-soalan yang dapat kita kongsikan untuk petang ini. Ustaz, silakan. Pertamanya saya ingin respon kepada soalan yang mengatakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu dalam kerja agama mereka ikhlas, dalam kerja dunia pun mereka ikhlas. Berbanding dengan kini manusia buat kerja agama pun tak ikhlas, kerja dunia pun tidak ikhlas Sebab tu saya selalu katakan ada orang yang riak, menunjuk-nunjuk dengan kereta. Tetapi malang juga ada juga orang riak dengan solat dan puasa. Jadi dua-dua dibuat tu, dunia pun dah rugi, akhirat pun rugi lagi lah. Jadi sebab itu kita katakan amalan-amalan semua amalan-amalan kita boleh menjadi amalan akhirat. Saya dah katakan. Sebab itu dalam Islam kita tidak pisahkan antara amalan dunia dengan amalan akhirat. Contohnya makan ini. Makan tu amalan dunia lah. Kita tengok kita makan Tetapi kalau kita jaga 6 syarat yang kita katakan sebelum ini, kita niatnya, pelaksananya ikut sunnah dan sebagainya, makan tu jadi ibadah. Ibadah tu dapat pahala, pahala tu di akhirat. Jadi dalam Islam tidak ada pemisahan amalan dunia dengan amalan akhirat. Bahkan amalan akhirat boleh jadi macam jadi dunia juga. Kita solat nak tunjuk orang. Solat itu adalah amalan akhirat. Tapi bila ditunjuk orang jadi amalan dunia. Pokok pangkalnya apa yang kita buat, sama ada urusan dunia atau urusan akhirat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manfaatnya kita dapat dua dalam satu. Dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Saya tertarik apabila sahabat kita tadi mengatakan bahawa suatu tu diukur ataupun ditentukan pada hujungnya. Ini betul Bagaimana mukadimahnya menentukan bagaimana natijahnya. Mukadimah menentukan natijah. Sebab tu saya katakan pada minggu-minggu yang lalu, hati kita mesti dijaga daripada awal lagi supaya ikhlas. Ataupun supaya kita berusaha sungguh-sungguh untuk ikhlas. Kalau sekiranya di pertengahan jalan kita tersasar,
Tetapi apabila awal tu kita jaga sungguh, dia akan balik ke pangkal jalan yang baik. Itu yang pentingnya ya. Sebab itu kalau dalam tip-tip untuk solat yang khusyuk ni ya. Apa yang dibagi tahu oleh ulama, hendaklah sewaktu kita mengangkat takbir ihram yang pertama tu, takbir ihram yang pertama tu, hendaklah betul-betul kita tuluskan, kita ingat Allah waktu tu. Itu je. Tapi lepas tu nanti kita melencong ya. Tetapi kalau kita jaga awalnya, dia akan kembali balik. Sebab tu orang kata sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Kalau pangkal jalan kita tepat. Tapi kalau awal-awal takbiratul ihram dah tersalah, tersasar, menilau terus sampai sudah gitu. Sebab itu dalam kehidupan begitu juga, dalam pekerjaan kita. Dan cantiknya ya, Allah menilai kita di hujung. Allah menilai kita di hujung. Tadi mukadimah menentukan natijah, penilaian Allah di natijah. Sebab itu ada dalam hadis 40 yang kita baca selalu ya, tentang keikhlasan ni juga ya. Ada orang yang membuat amalan-amalan syurga, tetapi di hujungnya dia buat amalan neraka. Dah dekat dah nak masuk ke syurga, tetapi akhirnya ditutup kan, akhirnya jatuh ke neraka. Itu yang kita selalu minta doa kepada Allah. Minta supaya Allah beri kesudahan yang baik pada kita. Allahumma nahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana ya Allah bi su'il khatimah. Kita minta supaya penghujung kita ditutup dengan kebaikan, dengan syahadah. Tetapi contohlah kita nak mati apabila nanti dalam saat sakaratul maut, kita boleh mengucap sekurang-kurangnya Allah, ataupun yang sebaik-baiknya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita pun mati. Betul. Tetapi mana mungkin kita dapat natijah di hujung dengan mengucap kalau dalam kehidupan hari-hari ini tak pernah mengucap, tak pernah ingat Allah. Sebab itu apabila kita sentiasa mengingati Allah dalam kehidupan ini, di saat kita nak mati nanti, apa yang ada dalam hati kita tu akan tersembur, akan terkeluar balik ya. Sebab itu kita penting hidup tu sentiasa dalam setiap hari kita cuba ikhlaskan kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana nanti di hujung itu baru terbukti insya-Allah ya apa yang kita hidup selama ini. Sebab itu saya dah katakan minggu-minggu yang lalu, bagaimana kita mati ditentukan oleh bagaimana kita hidup. Ya, bagaimana kita hidup ya. Kalau kita hidup dalam keadaan baik, insya-Allah kita akan mati baik. Bila mati baik, kita akan dibangkitkan dalam keadaan baik. Pergi ke tempat yang baik, itu syurga. Tapi kalau cara hidup salah, mati cara salah, kemudian pergi tempat yang salah, jatuh ke neraka, na'udzubillah. Sebab itu cara hidup tu penting dibandingkan dengan cara mati. Itu penting itu kita kena jaga perkara. Kemudian tentang hadis qudsi ya, sejengkal kita datang, Allah datang sedepa, kita datang sedepa, Allah datang lebih. Ini menunjukkan bahawa kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Kerana kasih sayang Allah, pengampunan Allah itu mendahului dan juga lebih besar daripada siksa dan kemurkaannya. Apa yang saya nak kata ni ya? Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka untuk mengampunkan dosa orang yang berdosa daripada menyiksa orang yang berdosa itu. Jadi artinya pintu untuk taubat tu sentiasa terbuka kepada kita. Sebab itu saya katakan apabila kita memburu keikhlasan ini, kita kena memburu dengan sangka baik. Sangka baik ya, sangka baik. Sangka baik dengan Allah ni penting kerana Allah mengikut sangka hamba-Nya. Ya, sebab itu kita curiga ikhlas atau tidak, tetapi kita terus dengan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya kata bagaimana kita nak memburu supaya betul-betul kita dengan dapat dengan keikhlasan ini ya. Saya teringat satu cerita ya, kisah Rasulullah SAW dengan Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami. Saya penutup ni pada satu malam ya, yang sunyi, Rasulullah bangun dan untuk bersuci dan untuk mengambil wuduk, tiba-tiba dilihatnya seorang sahabat iaitu Rabi'ah bin Aslami bangun juga. Dia bawa air Rasulullah, begitu sayangnya Rasulullah, walaupun Rasulullah bangun tu dini hari, tapi dia bersedia. Sehingga Rasulullah SAW sangat sayang, sehingga Rasulullah kata kepada Rabi'ah ni ya, minta apa yang engkau minta. Mintalah apa yang kau nak. Begitulah kita kan. Kalau kita lah Rasulullah yang kata gitu, mintalah apa yang kita, tentulah macam-macam yang kita minta ya. Tetapi apa Rabi'ah kata ya, saya minta jadi temanmu di dalam syurga. Itu saja. Saya minta jadi temanmu di dalam syurga. Rasulullah ulang-ulang, minta lagi. Dia tetap dengan itu, minta nak jadi teman Rasulullah di dalam syurga. Lantas apa jawab Rasulullah? Kalau begitu,
kamu kena tolong aku. Tolong aku untuk aku mencapai cita-citamu dengan banyak sujud. Artinya apa? Banyak solat lah, banyak sujud. Jadi bila Rabiah minta kepada Rasulullah untuk menjadi teman di dalam syurga, Rasulullah kata tolong aku untuk mengabulkan cita-cita kamu, iaitu dengan banyak sujud. Jadi sebab apa? Dalam mafhum sebuah hadis ni, saat seorang itu akrab betul dengan Allah ialah saat sujudnya. Saat dia melebur dan melunturkan segala keegoannya, dia meletakkan dahi yang paling mulia itu ke tempat yang paling hina. Waktu itulah dia sedang benar-benar akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah ditanyakan juga kepada kita sama-sama tadi dalam perbincangan, bagaimana kita nak kekal hubungan rapat dengan Allah, perbanyakkanlah sujud. Itu sajalah jawapan saya. Dan Puan Nurmah tadi kata bagaimana, minta maaf ni sikit lagi ni, meraihkan bagaimana kita mengikhlaskan hati dalam menghadapi ujian ni. Cukup saya katakan, bila kita terima ujian, kita kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah. Rasakan apabila menerima ujian, kita ni milik Allah. Allah boleh buat apa saja kerana kita milik Allah. Kita bukan milik diri kita, kita bukan milik sesiapa. Jadi apabila Allah letakkan kita dalam keadaan apa jua, Allah boleh terima. Dan waktu itu sedikit sebanyak kita akan merasa reda, tega dan insya-Allah boleh menerima ujian itu. Ikhlas menerima musibah daripada Allah kerana kita hamba. Saya insya-Allah, terima kasih banyak Ustaz. Dan mungkin kita dapat kongsi sedikit permulaan yang Ustaz katakan tadi. Ya, hidup kita ini kita mulakan kehidupan dengan dalam tangisan, di celah-celah hidup kita juga dengan tangisan, dan di akhir kehidupan kita juga dihantar dengan tangisan. Mudah-mudahan tangisan yang mengalir itu adalah tangisan kerana cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Ustaz sudah bersama hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi di waktu yang sama pada minggu harapan.